Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syedah binti Syiti dan hari ini saya ingin membentangkan catatan kajian tindakan saya yang bertajuk I-LIMS Note bagi proses pembentukan benda tisu dan limfa. Okey, bagi pemerhatian awal, terdapat beberapa simptom iaitu dari segi sikap, kemahiran dan pengetahuan dan nilai murni. Okey, untuk sikap, murid tidak menjawab soalan latihan pada bahagian esei yang telah saya berikan. Yang kedua adalah murid kelihatan bosan sepanjang tempoh PDPR dijalankan. Seterusnya, untuk kemahiran, murid sukar untuk menerangkan proses pembentukan benda tisu dan limfa di akhir sesi PDPR walaupun guru telah beberapa kali menerangkan tentang proses tersebut. Seterusnya adalah pengetahuan. Okey, murid memberitahu pada guru bahawa mereka mempunyai sedikit kekeliruan dalam subtopik ini. Seterusnya untuk nilai murni adalah murid kelas 4 USM murni dilihat tidak memberikan sebarang respon semasa guru menerangkan tentang proses pembentukan benda tisu dan limfa. Okey, seterusnya adalah refleksi awal. Masalah yang saya dapati dan saya dapat senaraikan adalah murid tidak mempunyai pengetahuan asas berkaitan proses yang berlaku di dalam sistem limfa. Kerana murid baru sahaja mempelajari sistem limfa di tingkatan 4. Seterusnya, murid mempunyai masalah untuk menerangkan proses pembentukan benda tisu dan limfa dan guru saya sendiri hanya menggunakan gambar rajah yang statik sahaja semasa memberikan penerangan dalam kelas. Jadi, ia sedikit sebanyak dapat mempengaruhi pemahaman murid untuk subtopik ini. Seterusnya adalah propose. Selepas PDPR, saya mendapati murid tidak faham dengan apa yang saya ajar. Jadi, saya berikan mereka video penerangan yang saya cari dari YouTube. Dan seterusnya, saya membangunkan I-LIMS Note untuk pelajar gunakan. Okay, seterusnya untuk perancangan. Okey, objektif kajian ini adalah murid dapat memahami proses pembentukan benda tisu dan limfa dengan mudah. Yang kedua, murid dapat menerangkan tentang proses pembentukan benda tisu dan limfa dengan baik. Okay, intervensi bagi kajian ini adalah I-LIMS Note. I adalah interaktif, LIMS, limfa dan Note adalah nota. Jadi saya ingin membangunkan nota interaktif yang mempunyai nota ringkas dan juga animasi. Seterusnya, indikator bagi kajian ini adalah saya menggunakan analisis dokumen, menggunakan Google Form dan juga temu bual pelajar di dalam WhatsApp. Okey, dan sebelah kanan saya adalah carta pembatuan I-LIMS Note. Terdapat refleksi, lakaran awal, pembangunan, penggunaan dan juga ujian pasca. Okey, seterusnya untuk pelaksanaan. Okey, selepas saya mengenapasi masalah, saya telah senaraikan masalah, saya memberi latihan kepada murid dan saya jadikan ia sebagai ujian pra. Dan saya memberikan I-LIMS Note kepada murid untuk murid gunakan dan selepas itu saya mengadakan ujian pasca. Jika murid berjaya, saya mengadakan refleksi dan jika murid tidak berjaya, saya membuat refleksi semula dan saya membuat penambahbaikan bagi produk saya. Okey, seterusnya adalah pemerhatian semula. Okey, jika dilihat di sini terdapat pembandingan antara ujian pra dan juga ujian pasca. Jadi di dalam ujian pra, saya hanya menumpukan di bahagian C iaitu soalan esei. Okey, di dalam ujian pra ini terdapat 2 orang murid sahaja yang menjawab soalan esei tersebut dan kedua murid ini tidak mendapat markah yang penuh dan selebihnya tidak menjawab langsung soalan ini. Dan untuk ujian pasca, kita lihat ada peningkatan kepada murid dan murid mendapat markah yang penuh. Seterusnya, minat murid menunjukkan minat di dalam temu bual, murid menunjukkan minat menggunakan I-LIMS Note dan murid memberitahu saya bahawa mereka cepat untuk menghafal setelah melihat I-LIMS Note. Okey, seterusnya adalah refleksi semula. Okey, bagi refleksi semula, kita tengok simptom objektif tercapai namun bukan keseluruhan responden kerana hanya 4 orang sahaja murid yang menjawab soalan ujian pasca. Selebihnya, saya dapati murid mempunyai masalah iaitu 4 orang murid ini kurang capaian internet di lokasi mereka. Dan apa yang saya ingin menambah baik dalam I-LIMS Note adalah saya ingin menambah gamifikasi untuk murid lebih minat dan murid lebih aktif berfikir dengan bermain gamifikasi di dalam I-LIMS Note. Khususnya
Saya juga akan menukarkan iLIMS Note supaya dapat diakses dengan capaian internet yang rendah, iaitu hanya sekali saja murid perlu memuat nurun iLIMS Note, dan untuk penggunaan seterusnya murid tidak perlu memenai iLIMS Note tersebut. Jadi itu saja pembentangan catatan kajian tindakan saya. Sekian, terima kasih.